Okay, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya tak dapat nak bersemuka secara virtual dengan kamu sebab terdapat sedikit masalah teknikal. Jadi saya terpaksa bersemuka dengan menggunakan skrin ini sahaja. Jadi kalau nampak saya sedang menggerakkan ke atas ke bawah skrin ni. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan bincang kerja yang telah saya berikan. Okey, untuk hari ini kita akan bincang kerja dalam tema bahan. Okey. Jadi ini muka surat 77 sampai muka surat 84. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa lagi. Oh ya, tapi sebelum tu sebelum kita mulakan kita punya kelas ni, saya harap awak semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Okey. InsyaAllah dalam bulan 10 ni mungkin yalah, kita walaupun kita masih di fasa 1, tapi mana tahu tiba-tiba kan kalau kita boleh bersemuka sekali lagi, siapa tahu kan. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita terus sambung kita punya perbincangan pada hari ini. Okey, jadi pada hari ni kita fokus dulu. Pergi ke muka surat 77. Kat situ awak nampak unit bahan. Kat sini awak nampak ada 5 jenis. Ada kotak tisu, ada tayar kereta, ada paku, ada kerusi kayu dan ada rantai emas. Soalan ni, namakan 2 sumber asas yang digunakan untuk membuat objek-objek itu. Macam sebelum ni ada kan dalam slide saya. Daripada tumbuhan dan batuan. Kalau emas, batuan. Kalau kerusi kayu, tumbuhan. Paku besi, batuan. Tayar kereta daripada getah, tumbuhan. Kotak tisu daripada kapas, tumbuhan. Jadi jawapan dia ialah tumbuhan dan batuan. Soalan 2 Roman. Lengkapkan jadual pengelasan objek di atas berdasarkan sumber asas yang dinamakan DA. Soalan ini, kalau untuk pengetahuan awak, soalan yang jenis berkait. Kalau dalam peperiksaan, kalau soalan satu Roman ni awak dah salah jawab, makanya soalan 2 Roman ni confirm salah. Sebab tu kena berhati-hati jenis soalan yang berangkai macam ni. Jadi sumber asas dan objek-objek. Jadi tumbuhan. Tumbuhan dia punya ni kotak tisu, kerusi kayu dan tayar kereta. Awak kena ni lah, awak kena klasifikasikan benda-benda ni. Lepas tu batuan tadi daripada paku dan rantai emas. Raja di bawah menunjukkan sebuah pelantar minyak yang boleh didapati di perairan pantai timur semenanjung Malaysia. Kalau awak nampak pelantar minyak macam ini, dekat laut pula, macam dekat mana, kat Pasir Gudang kan, ada kan port Pasir Gudang tu. Ni untuk petroleum, yang kita biasa panggil kerja sebagai oil and gas tu. Tu dia nak gali petroleum. Kita ke muka surat seterusnya. Kita ke muka surat seterusnya. Muka surat 78. Masih lagi unit 8 bahan, tema sains bahan, sumber asas bahan. Raja di bawah menunjukkan 3 jenis objek. 3 jenis objek yang diperbuat daripada bahan-bahan yang berbeza. Kat sini awak nampak
Ni daripada, kalau awak tengok baju kan, baju daripada mana? Ni baju, bukannya baju cotton tau. Kalau awak tengok kat sini, kalau awak tengok kat sini, biasa ni dibuat daripada bulu haiwan kan. Okey, yang kedua bahan Q. Ni kalau awak nampak benda, kalau kita tengok ni confirm kita tahu this is diamond. Okey. Dan yang ketiga, kursi. Tengok kursi lama ni. Betul tak? Sebab jarang kursi baru yang ada pattern macam ni. Jadi okey, dia punya soalan, apakah sumber asas yang digunakan untuk membuat objek P dan objek Q? Okey, haiwan P haiwan daripada bulu, Q batuan daripada biji batu. Yes, diamond tu daripada batuan tau. Dan untuk pengetahuan awak, batu diamond atau batu berlian ni merupakan bahan yang paling keras dekat muka bumi ni. Berlian ni bahan paling keras dekat muka bumi. Sebab tu kalau dia nak potong sesuatu, dia akan kata dia diperbuat daripada mata berlian. Berlian ni paling keras. Nak potong berlian, kena dengan berlian. Dan namakan bahan yang digunakan untuk membuat objek R. Yang ini rotan. Dia kata okey, kena ingat soalan ni kadang-kadang dia trik tau. Dia kata apakah sumber asas. Soalan yang ni sumber asas daripada tumbuhan ke, daripada haiwan ke. Okey, lepas tu soalan yang dua Roman ni dia kata apakah bahan. Bila kata masuk bahan ni, dia bukannya sumber asas, dia nama bahan. Orang kata kalau kita rujuk kat soalan ni, nama bahan untuk buat rotan ni ialah, untuk buat kerusi ni ialah rotan. Ni nama bahan untuk buat baju ni apa? Bulu kambing kan. Okey. Itu dia. Kena pandai beza sumber asas dengan bahan. Kadang-kadang soalan ni dia akan buat tricky macam tu. Okey. Okey, raja di bawah menunjukkan dua objek. Bolehkah kedua-dua objek di atas dikelaskan dalam kumpulan sumber asas yang sama? Tandakan right pada petak yang betul. Yes. Sebab apa? Sebab yang ini, okey, kita tengok dia kain sutera, lepas tu tali pinggang kulit. Kain sutera ni daripada apa? Ulat sutera. Kain sutera ni dia daripada ulat sutera, dan tali pinggang kulit daripada kulit haiwan lah. So dua-dua ni haiwan, benda hidup. Jadi daripada kumpulan sumber asas yang sama. Berikan alasan kamu sebab kain sutera dan tali pinggang dihasilkan daripada sumber asas yang sama, iaitu haiwan. Okey, kotak dan buku diperbuat daripada sumber asas yang sama. Bulatkan sumber asas tersebut. Kotak daripada tumbuhan, buku pun daripada tumbuhan. Ada tak? Okey, dia kata okey, bulatkan sumber asas daripada kayu. Okey, kita pergi pula dekat muka surat seterusnya, muka surat 79. Raja di bawah menunjukkan beberapa objek. Bulatkan objek yang mempunyai sifat bahan yang dapat menyerap air. Kat sini awak nampak straw, awak nampak span, awak nampak plastik, awak nampak guling, awak nampak apa panggil, klip kertas dan tisu. Jadi dua bahan ini ialah bahan yang menyerap air. Okey, tandakan right pada objek menyerap air dengan yang paling banyak. Of course lah span. Kalau in term of sehelai tisu ni sikit je. Okey, terangkan jawapan kamu. Span mempunyai kadar serapan air yang paling tinggi. Okey, apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Setiap bahan mempunyai kebolehan menyerap air yang berbeza. Okey, C, dalam satu penyiasatan 200 ml air telah dibuang ke dalam corong turas seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah.
Kat situ awak nampak kapas ada 200 ml air bekas dan air. Ramalkan apa yang akan berlaku jika kapas digantikan dengan kertas putih. Isi padu air yang terkumpul dalam bekas akan bertambah. Sebab apa? Sebab kenapa bertambah? Sebab kertas putih dia kurang menyerap air berbanding kapas. Kalau kapas ni bila awak letak awak letak air, kapas menyerap air dengan cepat dan banyak. Jadi isi padu air yang akan turun dekat sini kurang berbanding kertas putih. Ini kena soalan logik lah kan. Kita pergi pula dekat muka surat 80. Okey, muka surat 80. Okey, 2 biji berbola X dan Y dimasukkan ke dalam bekas berisi 500 ml air secara serentak. Hasil daripada penyertaan direkodkan seperti berikut. Berbola X terapung tetapi berbola Y tenggelam di dalam air. Tuliskan satu inference mengenai berbola X. Okey, masuk inference ni sebab sebab kenapa terjadinya sesuatu benda tu. Okey, jadi berbola X terapung sebab simple je, berbola X mempunyai kebolehan terapung. Satu inference mengenai berbola Y tidak mempunyai kebolehan terapung. Itu kita panggil sebab. Sebab tu inference. Kalau kata inference ni dia nak sebab dia nak sebab. Jadi lakakan kedudukan bola X dan Y dan rajah di bawah. Kalau bola X dia terapung, of course lah awak boleh lukis dia berada di atas, dia di permukaan air. Dan bola Y kalau tenggelam dia berada di dalam air, kat dasar air tu. Okey, namakan satu contoh. Okey, berbola plastik, berbola polistrena, ataupun kalau awak tulis ada yang saya nampak bola, ada tulis bola pingpong, itu pun boleh diterima. Okey, kalau berbola Y, of course berbola logam. Berbola logam, apa lagi kita panggil? Ada yang tulis bola golf. Bola golf pun boleh, saya terima juga. Okey, raja di bawah menunjukkan sebuah kapal yang berlayar di lautan. Pada pendapat kamu, mengapa kapal yang besar dan berat boleh terapung di atas air? Kerana kapal mempunyai kebolehan terapung yang amat tinggi. Okey, kita pergi pula dekat muka surat seterusnya, muka surat 81. Okey, raja di bawah menunjukkan satu set litar elektrik yang digunakan untuk menguji objek, sama ada objek itu konduktor elektrik ataupun penebat elektrik. Okey, lengkapkan jadual di bawah jika objek berikut disambung di antara X dan Y. X saja. Tandakan right pada petak M kanan. Okey, jadi ini merupakan satu litar asas tapi diputuskan. Sebab apa diputuskan dekat sini? Dia akan letak objek sama ada untuk tentukan sama ada objek itu konduktor elektrik ataupun penebat elektrik. Kalau objek itu konduktor elektrik, maka mentol ini akan menyala. Kalau objek itu konduktor elektrik, maka mentol ini akan tidak menyala. Okey, jadi lengkapkan jadual di bawah. Okey, objek batang aiskrim, benda yang kayu, benda yang plastik, benda yang getah, itu semua merupakan penebat elektrik. Manakala benda yang aluminium, benda yang besi, benda yang logam, itu konduktor elektrik. Okey, jadi kat sini awak kena tengok berdasarkan pengetahuan asas awak. Okey, kalau batang aiskrim ni daripada apa? Daripada kayu. Rod karbon. Rod karbon yang ini daripada biji besi tau. Karbon tu yang dekat pensel awak yang warna hitam tu. Kalau awak tengok, karbon ni dia macam dia macam shining sikit kan. Kalau awak boleh ambil
awak tengok dekat awak punya contoh ubat pensel picit awak tu kan, dia shining kan, dia berkilau. Dia berkilat, bukan berkilau, berkilat. Okey. Rod kaca. Rod kaca daripada pasir dan paku. Paku mana ada paku plastik kan, paku mestilah daripada besi. Okey, jadi kita tengok batang aiskrim daripada batang kayu. Of course lah dia penebat elektrik dan dia tidak menyala. Rod karbon dia daripada biji besi. Jadi dia mesti konduktor elektrik dan dia menyala. Manakala rod kaca pula dia daripada kaca ni dibuat daripada pasir tau. Pasir yang telah diproses. Jadi dia penebat elektrik dan dia tidak menyala. Manakala paku pula dia daripada logam dan dia merupakan konduktor elektrik serta dia akan menyala mentol tu. Okey, definisikan secara operasi bahan berdasarkan penyiasatan di atas. Jadi bila kata maksud definisi secara operasi, kita kena bagi tahu apa maksud apa maksud konduktor elektrik, apa maksud penebat elektrik. Jadi konduktor elektrik ialah bahan yang akan menyalakan mentol apabila disambungkan pada litar elektrik. Maksud definisi secara operasi ni kira macam mana, macam apa sebab dan akibat. Lebih kurang macam tu lah. Okey, jadi kalau penebat elektrik pula tidak akan menyalakan mentol apabila disambungkan pada elektrik. Kalau definisi konduktor elektrik ialah bahan yang membenarkan arus elektrik. Itu definisi maksud konduktor elektrik. Tapi kalau definisi secara operasi, maksud dia definisi secara perbuatan. Konduktor elektrik ialah bahan yang akan menyalakan mentol. Kalau penebat elektrik ialah bahan yang tidak akan menyalakan mentol. Ingat definisi dengan definisi secara operasi ni dua benda yang berbeza. Ni baru saya cakap. Okey, jelaskan sifat bahan. Konduktor elektrik bahan yang membenarkan arus elektrik dan penebat elektrik bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir. Okey. Sekarang kita pergi pula dekat muka surat 82. Okey, sifat bahan, aplikasi sifat bahan. Jadual di bawah menunjukkan sifat bahan X dan Y. Kat sini awak kena tengoklah, kena perhatikan jadual. Konduktor elektrik, okey, bahan X dia membenarkan arus elektrik. Dia bahan yang penebat elektrik, boleh diregang. Okey, tidak boleh diregang dan tidak menyerap air. Manakala bahan Y pula dia tidak menggunakan arus elektrik. So dia penebat elektrik, dia boleh diregang tapi dia tidak menyerap air. Jadi awak dah boleh agak kan apa dia kan. Kalau boleh diregang, apa bahan dia. Okey. Jadi daripada jadual di atas namakan bahan X dan Y. Of course bahan X ialah logam dan bahan Y getah. Getah dia punya dia punya sifat dia boleh diregang. Okey. Berikan satu contoh objek yang diperbuat daripada bahan Y. Ini kalau awak tengok getah daripada tayar kereta, ataupun awak boleh cakap sarung tangan getah, ataupun awak boleh tulis kasut getah pun boleh juga, ataupun apa lagi, gelang getah. Boleh lah, itu macam-macam jawapan awak kan. Okey. Raja di bawah menunjukkan sehelai baju hujan. Mengapakah kain sintetik sesuai digunakan untuk membuat baju hujan? Kain sintetik bersifat kalis air, sebab tu kita buat baju hujan. Okey, sebab dia kalis air. Okey, sekarang kita pergi pula dekat muka surat 83. Okey, muka surat 83. Okey, ada lebih kurang 11 soalan objektif. Okey, apakah kita pergi dulu dekat nombor 1, apakah bahan yang paling sesuai untuk membuat bahan kuali? Kuali benda yang kena berada di atas api, so of course logam. Okey,
B jawapan dia. Rajah 1 menunjukkan satu player antara bahan yang berikut yang manakah digunakan untuk membuat bahagian Z. Z yang ni, tempat pegang dia ni kan. So daripada getah A jawapan dia. Rajah 2 menunjukkan sebuah cerek. Ada P dan ada Q. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat bahagian P dan Q? Yang ni saya dah tunjukkan dalam slide kan. P daripada mana? Daripada plastik. Dan Q daripada logam. Okey, kita pergi pula dekat soalan nombor 4. Rajah 3 menunjukkan sepasang pakaian bayi. Okey, kalau nampak situ, okey, sumber asas yang digunakan untuk membuat pakaian bayi didapati daripada tumbuhan kain kapas. Okey. Rajah 4 menunjukkan pengelasan objek-objek berdasarkan jenis bahan. Okey, ni soalan nombor 5 Objek jarum peniti, klip kertas, objek M. Gelang getah, pemadam dan objek N. Jadi antara objek berikut yang manakah dikelaskan dengan betul? Okey, kalau tengok kat sini, ni logam, yang ini getah kan. So kita carilah mana logam. Okey, paku tekan logam dan sebelah dia tayar kereta getah. So jawapan dia ialah D. Okey, sekarang kita pergi pula dekat muka surat 84. Okey, soalan nombor 6. Rajah 5 menunjukkan sebuah kuali. Kat sini awak nampak dia punya telinga dia, dia punya pemegang dia, okey, dan logam. Mengapakah logam dan plastik digunakan untuk membuat kuali ini? Sebab first, dia konduktor haba. Logam dan plastik ialah penebat haba. Kalau kuali ni confirm nak masak kena ada api. Api tu mengeluarkan haba. Okey. Soalan nombor 7. Maklumat di bawah menunjukkan sifat bahan X boleh diregangkan, terapung di dalam air. So bila kata maksud diregangkan ni, macam saya dah cakap sebelum ni, hanya ada satu objek saja yang boleh diregangkan, iaitu getah. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang bahan konduktor haba? Bahan yang membenarkan haba. Kalau kata konduktor ni, dia membenarkan. Kalau konduktor haba membenarkan haba. Kalau konduktor elektrik membenarkan elektrik. So jawapan dia ialah B. Okay, sekarang kita pergi pula dekat soalan nombor 9. Maaf. Okey, P boleh mengalirkan arus elektrik dan haba. Q boleh terapung di dalam air. Jadi jawapan dia ialah C, logam dan plastik. Kalau kita boleh mengalirkan arus elektrik dan haba, logam lah. Okey, soalan nombor 10. Rajah 6 menunjukkan sebuah kereta. Kat sini awak nampak ada cermin dia. Antara yang berikut yang manakah betul tentang bahan yang digunakan untuk membuat cermin hadapan kereta? Kalau awak tengok, yang ni sifat bahan tu lah. Bahan ini membenarkan sumber cahaya menembusinya. Of course, jawapan dia ialah A. Kalau separuh je cahaya, memang tak nampak lah waktu nak drive kan. Kalau bahan ini tidak langsung membenarkan cahaya menembusinya, tu objek legap. Macam mana awak nak bawa kereta kalau tak nampak depan tu, betul tak? Okey. Soalan nombor 11. Okey, soalan last kali untuk hari ni. Apakah sifat yang paling penting bila kita memilih bahan untuk membuat periuk dan kuali? Of course, kita nak bahan tu bahan yang membenarkan haba mengalir melaluinya dengan cepat. Sebab kualian kita nak bila lambat, so makanan akan jadi lambat masak. So penyediaan makanan tu jadi lebih lama. So kita perlukan satu bahan yang haba mengalir melaluinya dengan cepat. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan dekat dalam grup Telegram nanti saya akan tengok dari situ je, ataupun boleh PM saya secara personal, nanti saya akan terangkan Okey, jadi sekian saja untuk hari ini. Okey, sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Okey, semua terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.